Umat Islam mana-mana pun tinggal belakang Quran, hadis pun tinggal, ambil kitab fiqh. Ini kita ayat ni nak berlaku pada kita ni. Oleh kerana akal mereka rosak, mereka tidak dapat membezakan antara yang halal dengan yang haram. Putus itu je. Akal rosak ni bukan makna cacat ni. Bukan makna cacat. Artinya akal ni sudah dipengaruhi. Sebab dalam diri manusia ni akal lah nombor satu. Akal nombor satu. Tapi walau dia akal nombor satu, dia boleh diperbodohkan oleh nafsu, oleh khayal. Kenapa? Oleh khayal. Dia boleh diperbodohkan oleh khayal. Katakanlah kita duduk dua orang di lautan, mati seorang. Kalau tak mati ni duduk malu, dia khayal, dia takut kau mati. Padahal mati tak apa, ada nyawa tak ada, dia tak boleh bergerak tak ingat pun. Tapi khayal malu dia berasa takut pada si mati. Ini tak lagi ni ya, ni penuh ni. Takut kau orang mati. Itu berada lagi. Padahal akal tu nyawa budak kaya. Wujud nyawa budak kaya. Oh, rakyat. Ini ben takut dikepung dia ni kan ni. Itu nak rayak akal ni paling tinggi, tapi dia boleh ditipu. Boleh ditipu. Mereka tidak dapat membezakan antara halal dengan yang haram. Halal dan haram untuk kebaikan dan kemudaratan kepada manusia. Itu saja. Mari halal, mari haram. Benda tu faedahnya kepada manusia je. Nak tolak keburukan, nak tarik kebaikan. Jadi kalau benda tu boleh mendatangkan kebajikan, artinya kalau haram itu tak berapa nak ada lah. Curi kena tolong orang miskin. Merokok bayi nak tolong orang miskin. Cuba Cina mula buat. Buat tak cing. Jadi baiklah. Tapi kalau dah perbuatan dia biar, dia akan jakit mula buat tak cing sangat. Tapi ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, Tuhan Allah. Jadi dengan sebab tu, buat tak cing tu kena hapus jugalah. Mana amalan yang berkekalan berlaku tidak mendatangkan kebaikan kepada kehidupan masyarakat. Kalau sekali-sekala tu mungkin mana lalu tu. Tapi walau macam mana pun cara tu cara yang tidak wajar. Haram halal dan haram untuk kebaikan dan kemudaratan kepada manusia. Manusia dia dikira semasa hidup bermasyarakat, dan kedua-duanya tidak sedikit pun kembali kepada Allah. Mana kalau kita curi orang, beri orang lain pun Tuhan tak ada satu. Orang tu ya, orang yang terima hadiah tu boleh baik. Inilah yang menjadikan jual beli itu mengukuhkan masyarakat, tidak sama dengan riba. Berniaga ni mengukuhkan kehidupan masyarakat. Bangun satu projek, nego. Bila ada projek, jual kopi, jual teh, jual sebelum nikah, para orang kerja tu mana banyaklah orang berdapat kerja. Hasil daripada satu pembangun ni. Bermaknanya duit itu dah
bagi dah jalan meliput. Yang mana ianya lebih merosakkan masyarakat. Tidak sama dengan riba, karena riba tu lebih merosakkan masyarakat. Itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat membezakan antara bahaya dan manfaat. Kerana ini tidak lebih dari kesan sistem feodal. Ini ke mana riba lah. Kerana riba ini tidak lebih daripada kesan sistem feodal. Itu saja. Jadi feodal ni cara untung je lah. Mana saja untung dia dah berdali dalam mati. Mana kesan daripada dia ni satu daripada riba. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah dunia ni, satu masyarakat hidup dalam sebuah negara dihamak, dikeluarkan oleh masyarakat tempatan. Misalnya orang-orang Rohingya. Orang Rohingya ni orang India yang dimasukkan oleh British ke Burma. Satu ketika dulu waktu dia jajah Burma, dia masuk orang India situ. Sebab orang putih spesifikasi dia ada, dia jajah negeri itu, rakyat negeri itu dia tidak akan beri gapo pun yang boleh membantu. Dia ketukar sebab itu. Dengan cara barat itu dia ambil orang India, dia ketua polis, jadi hakim, jadi macam-macam orang besar. Jadi pembesar-pembesar dari negara itu orang India lah. Sebab kita sini dulu, lagu tu lah. Abid Razak, doktor zaman itu. Ada orang dah lebih pada Abid Razak. Tak ada orang dah. Bila dia bagi HA zaman itu doktor dah. Doktor dah. Amu berotok dengan hospital Kota Bali. Ki Abid Razak. Berotok. Amu tak pergi ke hospital. Pasal apa? Amu sakit mata. 3 kali amu pergi obat tolong. Amu kata kamu klebek tengok mata dulu. Betul ni. Itu jugalah kali pertama dan kali ketiga. Tak be pakai. Tengok Habib Razak kepecing. Tengok kepecing Habib Razak. Nak marah ke Habib Razak? Padahal cinta tak ada apa-apa. Ya, jadi berartinya berpunca daripada sistem feodal itulah timbulnya riba. Tujuannya nak menguasai banyak milik. Dan Allah firman pula pada ayat 182, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal harir. Ayat ni Allah nak cerita PA orang Yahudi. Jadi PA orang Yahudi ni kalau duduk siapa-siapa pun sebutlah bukan kau dia Yahudi. Tapi wayak perangai Yahudi dulu lagu ni lah. Tuhan sebut laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu, sesungguhnya Allah mendengar perkataan orang-orang yang mendakwa inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Jadi dia kata sebenarnya Allah ni fakir dan kami orang kaya. Allah dengar perkataan orang yang mengatakan Allah fakir, kami kaya. Mana yang gitu. Jadi bila diselidik, ada orang lain yang mengatakan itu Yahudi lah. Yahudi lah. Kerana apa Allah suruh kita sangat belanja, dah dia kaya.
Apa dia tak boleh belanja je? Berarti dia sok suruh kita belanja kerana kita kaya. Jadi begitu. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Kata Allah, kami akan tulis perkataan mereka. Jadi kalau dia kata balas tu saya rekod. Saya simpan kata-kata dia tu. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka telah bunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dhuqu 'adzabal harir, dan kami akan kata kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Jadi dua cerita ni berartinya akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Yahudi balas tu, dia akan mendapat azab. Jadi azab tu bukan lalah tu, azab akhirat lah tu. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid. Azab itu disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan mereka, oleh usaha mereka sendiri. Wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid, dan sebenarnya Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba. Jadi berartinya akibat buruk yang dia terima tu hasil daripada ciptaan perbuatan dia sendiri. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Masuk pula kepada ayat 183. Allah berfirman, alladzina qalu, orang Yahudi itu jugalah berkata, inna Allaha 'ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah perintah kepada kami, alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar. Jadi Tuhan berkata kepada kami supaya kami tidak beriman, atau jangan beriman kepada seseorang rasul sehingga ia membawa kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Dia kata begitu. Mana kalau tak ada rasul, mari buat kurban, api makan, jangan cayuk. Mana begitu. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinah, katakanlah kepada mereka, qad ja'akum rusulun min qabli, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul sebelumku. Dah. Jadi rasul-rasul semua tu membawa kenyataan, membawa keterangan. Wa billadzi qultum, dan dengan kurban yang kamu katakan itu. Maka bukan Rasul buat kurban saja, dia buat kurban itu sudah datang kepada Bani Israel itu. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, kenapa kamu bunuh mereka semua kalau sekiranya kamu benar? Jadi tak turunlah kau bawa bukti pun, bawa kurban tu dia bunuh, tidak bawa kurban tu dia bunuh. Jadi dia kata kalau nak dia nak suruh dia percayanya rasul bawa kurban dimakan oleh api baru dia boleh percaya. Jadi kalau rasul yang lalu tidak bawa sesuatu pengorban ni,
yang membuktikan penerimaan daripada Allah, iaitu dimakan oleh api, maka tak benar diterima. Itu dakwah orang Yahudi. Jadi kalau benar begitu, apa dia bunuh? Rasul-rasul dia banyak rasul-rasul dibunuh oleh orang Yahudi. Termasuk di antara rasul-rasul yang ingin dibunuh oleh Yahudi, Isa. Dia memang dia dakwah, dia bunuh. Orang Yahudi telah pun dakwah dia telah membunuh Isa. Inna qatalna al-Masih, kata dia, kami telah bunuh al-Masih. Jadi berarti hasrat nak membunuh tu memanglah dia tidak peduli walau macam mana. Pada ayat 181 Allah berfirman, sanaktubu ma qalu, kami akan catatkan kata-kata mereka. Maksudnya mereka berkata demikian menetapkan akhlak mereka yang dihitung ke atas mereka. Mana akhlak yang ada pada diri dia tu, dengan akhlak itulah dikira kepada mereka. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah berarti. Dihitung ke atas mereka pada semua amalan mereka. Setiap perkara yang berlaku dalam alam dan silsilah benda-benda yang wujud melalui kesan sebab dan yang menyebabkan, semua berlaku dalam alam, semua direkodkan. Kemudian peristiwa itu akan hilang di bawah hikmah. Sebab dan peristiwa itu terpelihara dalam alam ini. Kemudian peristiwa itu akan hilang. Dia lalu sekali dulu gitu, hilanglah. Dia di bawahnya hikmah, sebab dan peristiwa itu terpelihara di alam. Itu memang ada. Alam ini merupakan bekas yang mengawal semua kejadian yang ada. Alam ini merupakan bekas yang mengawal semua kejadian yang ada. Orang yang kurang sibuk menumpu kepada hikmah dan lupa kepada alam ini, maka mereka tidak mendapat banyak perkara. Manakala hikmah ketuhanan yang sempurna tidak menjadi sempurna, melainkan adanya suatu alam ini yang terasing dengan sendiri. Atau terdapat seorang yang bijaksana yang tidak ingat semua perbuatan. Sesungguhnya alam ini telah disabitkan oleh para hukama yang agung, termasuklah hukama Isyraqi, dari kalangan umat Sabi'ah, Isyraqi, ulama Sufi, dan hukama Masyai. Ini saintis. Mereka khilaf hanya dari sudut istilah saja, sedangkan mereka sekata dalam masalah asal. Kadang-kadang bila khilaf istilah yang membawa tidak faham, menyebabkan engkar satu bunyi dengan satu bunyi. Jadi biasa hak engkar ni hak mengikutlah, mengikut yang tidak faham. Jadi hak tuan punya hikmah tu, tuan punya falsafah tu, itu tak ada apa-apa. Kalau kita kata antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, mana tak ada masalah khilaf, walaupun bunyi khilaf tu. Tapi yang bawa masalahnya pengikut-pengikut, pengikut Hanafi, pengikut Syafi'i, masing-masing menyalahkan orang lain. Sebenarnya kerana tidak faham maksud yang dikandaki oleh imam, itu saja. Jadi sama juga ahli falsafah tu, di kalangan para ahli falsafah matlamat sama dan masing-masing faham. Jadi ilmu dan pandangan masing-masing itu mengikut cara berfikir itu, bila beralih tangan dia berubah. Berubah itulah saling-saling menyalah antara satu orang dengan orang lain, yang akhirnya menjadi 2 golongan, 3 golongan dan beberapa golongan. Bagaimana kita saksi hari ni lah. Mengenai orang jahil yang meniru para hukama, mereka tidak sedar dan menganggap alam ini tidaklah perlu.
Ni orang jahil, dia pakai ikut je. Pakai ikut lah. Kalau kita kata kita ambil susah lah orang sufi. Orang sufi banyak pandangan-pandangan dia mengikut jalan Wahdatul Wujud. Banyak kan tak? Ada yang mengaji, ada yang tidak mengaji. Jadi kalau tak mengaji tu dia ambil bukti-bukti. Kalau hak mengaji tu dia ambil daripada awal sampai akhir. Dia tahu betul mana tempat silap, betul mana tempat tak silap. Jadi hak bahasa ambil bukti-bukti ni dia tak tahu mana silap. Dia tahu itu je yang betul. Dan itulah yang walik diterima oleh masyarakat orang kita. Dia panggil ilmu isi. Ilmu isi itu Allah tu. Ilmu isi ni habis-habis tinggi dia jadi Tuhan. Tapi makan nasi, Tuhan makan nasi. Tidak Tuhan uji buat nasi tak. Jadi begitu. Dan Allah berfirman, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ayat ini seolah-olah isyarat kepada perbuatan yang buruk, iaitu membunuh para nabi oleh orang Yahudi, berpunca dari kesan feodal. Jadi kerana nak pada modal banyak, maka sangguplah memburuk dan menghalalkan darah satu gulungan daripada beberapa gulungan. Adilah tu satu masalah dia kata. Orang Yahudi meminta supaya mereka dikecuali kerana mereka tidak dapat menerima agama Islam. Kerana dia tak diterima Islam tu, dia kecuali. Sebenarnya bukan tak diterima Islam, dia tak boleh terima peraturan baru. Itu je. Sebab Islam ni bukan baru Nabi Muhammad. Banyak dalam ayat Quran menunjukkan Islam ni lama dah, bukan baru. Ni bukan kata sekat Nabi Muhammad baru Islam dah. Jadi setengah kita orang Islam memahami Islam ni bila Nabi Muhammad baru Islam. Nabi-Nabi dulu tidak Islam. Tapi berani kalau dia kata Nabi dulu kafir. Nabi-Nabi dulu semua kafir belaka. Nabi Muhammad je Islam. Ya, betul gitu. Amal rasa tak berani nak kata kafir. Amal rasa tak. Tapi takut tak berani, Allah Allah tak tahu. Sebab Nabi ni orang-orang yang mendapat wahyu daripada Allah, mendapat pengajaran secara langsung daripada Allah. Sama ada dia terima kitab atau musuh atau tidak. Jadi hal tidak tu termasuk dalam hukamat. Hukamat tu golongan Nabi juga. Hukamat ni luas lah, termasuk ke pakai Eropah, pakai mana semua. Hukamat macam harus tu berapa lagi, banyak lagi lah ahli-ahli bahasa barat ni. Semua tu masuk dalam kategori mufaham. Jadi hal tu diteriakkan oleh Allah di dalam Hujjatullah tu. Kita tengok situ. Jadi orang Yahudi meminta supaya mereka dikecuali dari mereka yang tidak dapat menerima agama Islam. Demikian juga kerana mereka tidak dapat menerima agama Nasrani sebelum ini dengan pelbagai alasan yang dingin, dan mereka gambarkan alasan-alasan itu berbentuk perundangan. Sedangkan pada hakikatnya jelas kerana asal penyakit yang menghalang mereka daripada menerima dua anutan agama ini, puncanya ialah menyayangi harta yang menjerumuskan mereka ke dalam sistem feodal. Itulah maksud isyarat pada ayat
pada firman Tuhan pada ayat 181, 182 dan 183. Kami telah menguji golongan feodal di negara kami. Di India ini kata Syekh. Kami telah menguji golongan feodal di negara kami, iaitu golongan Hindu yang digelar Bania. Bahasa dia tahu kepada kita ni. Kalau kami Bania, tak tahulah, tak ada balik. Dia tidak kata Arab tu, tapi tidak kata Melayu. Tapi orang Melayu tulis saling daripada bahasa dia. Jadi bunyi lagu lain lah, ada Allah bunyi. Tidak bunyi Abdullah, Muhammad nama. Tidak nama Muhammad. Tapi kalau orang panggil Muhammad pun Muhammad. Jadi hak ni ikut dia lah, bini. Boleh. Yang ini itu juga dunia. Dunia. Mereka juga dunia. Dia juga. Jadi juga. Dia. Kalau tadi di India golongan Hindu digelar nama Bunia tak kira lah. Di negara di negara yang mana? Kami telah menguji golongan feodal di negara kami, iaitu golongan Hindu yang digelar Bunia. Di negara Yaman mereka digelar Benia. Abdullah lah. Dan satu puak mereka digelar Dua ini. Tak tahu kau nama, tak tahu. Dua ini. Kedua-dua golongan ini telah memakan semua kegiatan hidup manusia dan menguasai hasil usaha orang ramai. Mereka tidak mengenali kasih sayang dan tidak kesia belah terhadap ibu bapa, anak-anak, pasangan mereka jika bertemu dengan pendapatan dan keuntungan. Lebih-lebih lagi terhadap orang lain kerana mereka lebih mengutamakan keuntungan dan harta berbanding dengan keluarga dan kekasih. Ada tempat kita orang ni? Sejuta orang dia berkata. Kamu rasa dah. Buat orang ni kan, kalau dia bertemu dengan kasih dia habis tu. Bertemu dengan kasih. Dia sama habis harta bila jumpa dengan kasih. Tak kira lah kasih di atas tino orang. Tak kira. Asal kasih. Orang dua kaki ye tu. Dia meniaga, maju. Pendek boleh kata ke orang tu, orang berjaya kat lah. Tapi kerana kasih ke tubuh dia, habis licin harta. Perniagaan dia tutup. Kasih tu bercita-cita nak beli kapal terbang betul dulu. Licin. Bukan cik ya. Tak ada single. Dan nama. Ada yang tak ingat. Kalau ada ingat nama ya. Bukan cik. Bukan. Tapi game itulah. Game tu juga. Game asmana.
Guru dia tu di Indonesia. Sesungguhnya kami telah menguji manusia ini dan telah mengalami penderitaan akibat amalan mereka. Jadi hak menderita tak riwayat lah. Tetapi kami tidak tahu secara pasti semua itu mengikut usul hikmah, sehingga kami melihat propaganda dari barat. Kemudian kami menumpu kepada karangan hukama mereka. Kami menumpu kepada karangan hukama mereka, arti buku-buku yang ditulis oleh para hukama, dan kami perhatikan kata-kata hukama Eropah yang menyerupai perbahasan hukama Islam, iaitu Al-Imam Walullah dan Al-Balagh. Kami sedar dan mengetahui kedudukan dan nilai hikmah Al-Imam Walullah. Kemudian kami mampu menyusun seruan Al-Quran untuk manusia sejagat. Jadi berarti manusia yang bernilai hukama tu, yang berfikir macam Syahullah ada, bukan Syahullah saja. Tapi manusia ni tidak manusia Islam lah. Dia mau tak panggil Islam lah, tapi fikiran dia serupa Syahullah. Jadi kita tak tahu, tak jumpa. Ini merupakan pendedahan satu masalah. Kami tidak menumpu kepadanya kerana boleh merosakkan ilmu kami. Ini boleh merosakkan ilmu dia lah. Kami tidak mampu memahami dan tidak mampu sampai kepada dasar maksud hikmah ini. Kami hanya mengatakan secara mendatar seperti kata-kata para hukama. Apabila kami memahami segala asas kemasyarakatan, kami mendapat suluhan dan mampu memahami perbahasan Imam Waliullah sampai ke dasarnya, dan mampu pula memahami maksudnya. Kesan feudalisme di kalangan ahli kami telah meresap dan berkembang di kalangan mereka melalui pergaulan umat Islam dengan ahli kita. Jadi berartinya golongan feudalisme ini bukan wujud di dalam masyarakat orang Islam, orang tidak Islam saja. Orang Islam pun serupa. Feudalisme ni serupa lah. Kalau negara kita ni tak, raja-raja tu feudal apa ni? Feudalisme tu Islam dia tu. Jadi feudalisme Islam mana lagi? Jangan ramah lagi lah. Tapi kalau dia Islam, maka seolah-olah amalan feudalisme itu halal. Seolah-olah. Jadi berkembang di kalangan mereka melalui pergaulan umat Islam dengan ahli kitab, Yahudi Nasara tadi. Kerana terpaksa, kerana mereka juga menyeru ke arah millah Hanifi secara berasingan. Ya, kata pun keping masuk millah Hanifi juga melalui millah dia, millah Yahudi ke millah Nasara ke, sama dengan Nabi Muhammad mengajak orang masuk millah Hanifi melalui saluran dia. Kesedaran terhadap kesan itu ialah perintah supaya menjauhi ahli kitab, menjauhkan diri daripada mereka dan ditegah bersekongkol dengan mereka yang membawa kepada mewarisi semua maklumat ini. Jadi itu tujuannya, larang-larang itu kerana takut ambil fikiran yang dibawa oleh golongan ahli kitab masuk dalam golongan Muhammadiyah. Itu saja. Tetapi sebahagian besar daripada ajaran kitab Al-Quran sendiri dilupai oleh umat Islam sampai kini. Sampai kini. Tak kira daripada atas ke bawah. Ke bawah mana kita kata ke bodoh. Ke atas ke sini, jadi ke bodoh juga. Sama bodoh lah. Maksudnya dengan bodoh sama bodoh. Sebab tak pernah sabar orang sini tak faham. Kalau faham, kenapa tak pernah buat? Tak pernah wuduk.
Itu menunjukkan tak ada apa serupa. Cuma saat ni lah, hak bulu yang dikatakan cerita itu, banyak fikir boleh dapat. Hak bodoh ni tak ada fikir. Gitu je lah. Ini pandangan beliau. Musuh orang Yahudi terhadap Nabi SAW kerana bertentangan dengan sifat feudal dia. Jadi Nabi tidak setuju dengan sifat feudal itu. Selalu mengkritik. Dengan sebab tu Yahudi tuduh Nabi bohong. Misalnya makan riba umpama. Jadi dia kata riba ni luas betul saja. Berdua pun untung riba tu kan untung. Jadi dia tidak tahan maksud riba tu. Sedangkan dalam Quran sebut Tuhan menghalalkan jual, menghalalkan riba. Itu contoh di antara. Setelah Nabi mengakui mereka bersifat demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah pula menghapuskannya, tidak mencacinya, dengan harapan mereka akan segera beriman dan mengerumuni Nabi. Itulah jadi di antara sifat samahah dia ada pada Nabi-Nya. Nabi tidak caci kalau dia tidak setuju dan menuduh Nabi bukan-bukanlah benda yang tak pernah sabuk. Jadi Nabi tidak mencaci dia di atas sikap yang buruk itu, kerana Nabi ada harapan supaya dia balik semula, balik kepada sifat baik itu. Jadi ayat yang bunyi gini, Allah berfirman, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jika mereka itu mendustakan engkau, mana orang Yahudi itu duduk makik bohong kepada Nabi pelawak Islam, maka sebenarnya mereka juga telah mendustakan Rasul-Rasul sebelum engkau. Jadi Yahudi dia tak pelik dah dengan dia. Bukan saja dia mendusta, malah dia telah bunuh Rasul-Rasul. Rasul-Rasul Bani Israel itu ramai dibunuh oleh orang Israel. Itu sikap orang Israel. Kalau tak belaga dengan dia bunuh. Dan memanglah kalau orang itu Rasul lah. Kalau tidak Rasul pun tak belaga dengan dia bunuh. Sebagaimana sejarah Abraham Lincoln. Jadi kena bunuh tu bukan apa, tak belaga. Yahudi tak belaga dengan dia je. Dan mereka nanti berdiri mati. Bukan dia saja, orang lain pun begitu juga. Kalau mana-mana orang tak ikut, tak pandang main kayu tiga dengan dia lah, berdirilah. Nah, lagu tu. Sedangkan mereka telah membawa keterangan-keterangan kitab dan kitab yang menerangi. Ja'u bil bayyinati waz zubur, bawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Wal kitabil munir, dan kitab yang menerangi. Jadi Rasul-Rasul dulu membawa kitab juga. Cuma kitab dia tu tidaklah kitab besar, suhuf je. Suhuf je. Ayat 185 pula,
Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini suatu amaran lah ni kepada orang Yahudi itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mengalami mati. Ni dah tak nak nabi dah ni. Jak tak ada apa yang hidup. Ni walau lama mana dia hidup pun dia mati. Mana setiap yang berjiwa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pokoknya kamu akan mendapat balasan sepenuhnya di hari kiamat. Artinya masuk ke alam akhirat. Barulah balasan amalan itu diberi secukupnya lah, baik atau jahat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang terhindar dari api neraka, zuhziha 'anil nar, dijauhi daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, sesungguhnya mereka itulah orang yang berjaya. Jadi waktu tak tahu, nanti esok lah masuk syurga, masuk neraka, syurga akhirat. Syurga dunia ni tak kira dah. Orang yang masuk syurga dunia tidak menjaminkan syurga akhirat. Jadi kalau orang masuk syurga akhirat, mana tidak terjamin juga dia dari syurga dunia. Sebab para nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel secara rincian tu, kita percaya dah para nabi semua di syurga. Sebab nabi-nabi semua tak ada kafir, mukmin belaka dengan Allah. Jadi nabi-nabi semua masuk syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini tak lebih, tak lain, hanya sebagai kesenangan yang terpedaya. Illa mata'ul, barang tipu daya. Hidup dunia ni keseluruhannya barang tu barang tipu daya. Nampak molek tapi boleh bawa kepada buruk. Kalau nampak buruk boleh jadi pada molek. Itu saya kata jangan kamu suka duduk tu baik, baik bagi kamu. Sama juga hak baik tu kita jangan suka baik. Boleh jadi hak baik tu jadi buruk, hak buruk tu jadi baik. Mana boleh jadi sebalik tu. Itu hak dunia. Itu satu masalah. Kemudian ada satu masalah lain pula. Saya nak bertanya satu masalah pula. Dia kata orang Islam keseluruhannya telah diuji dengan pelbagai ujian, termasuk harta dan jiwa, dan mereka menerima banyak perkara yang menyakiti antara orang Yahudi. Jadi orang Islam ni dia terima moga-moga yang suka berpunca daripada Yahudi. Jadi Tuhan sebut di Quran ni Yahudi lah paling banyak main peranan membawa ke angkara dalam hidup. Jadi sekarang pun Yahudi juga. Yahudi juga sekarang tu. Usaha umat Islam berjaya meruntuh sistem feudal masa dulu lah ni, menghapuskan keburukan, mematahkan semangatnya. Ni dia ayat dulu ni al-Fahdah. Allah ni umat Islam masuk dulu Yahudi belaka. Itu gelepar dalam itu dia belaka lagi. Bunyi setara mana kuat pun terpusuk di bawah kerusi orang-orang Yahudi. Nak lari tak boleh dah.
Umat Islam sepatutnya berdakwah berterusan dengan kitab suci Al-Quran, meskipun di bawah tekanan orang Yahudi dan lain-lain. Ini hak sepatutnya. Tapi hak sepatutnya berapa kerak berdakwah dengan Quran ni? Tak ada. Kalau kita tengok, asal Allah Ta'ala tu Quran. Ada kita lain. Ada Quran asaskan. Pasal Nabi SAW Quran. Cumanya hadis ataupun kata-kata Nabi, penerangan Nabi yang dipanggil hadis untuk memberi penjelasan kepada maksud Quran yang tidak begitu jelas di dalam melaksanakan kehendak Quran. Kena ayah asal tu. Jadi hak asal ni tidak biasa di ulang tayang. Jadi akhir-akhir umat Islam mana-mana pun tinggal belakang Quran, hadis pun tinggal, ambil kitab fiqh. Jadi kita ayat ni hak berlaku bagi kita ni. Hamba mula-mula belajar kitab fiqh. Lepas tu belajar pula ilmu kalam, usuluddin sikit-sikit. Namun suara gitulah. Jadi kita tidak nampak tu asal. Setelah tu kita tengok perhati apa yang diterangkan oleh Ubaidillah, baru kita nampak dirujuk asalnya. Mula-mula turun, semua orang tahu belakang. Tapi benda tu orang senyap belakang. Mula-mula turun, Quran. Nabi tak ada gambar satu dia. Tak ada gambar satu. Selepas daripada Gua Hira tu berikra ya. Suruh cari ilmu. Sumber ilmu. Lepas terus tu lah Quran yang berapa? Akhir. Ini akhir pemerintahan Nabi. Daripada Nabi itu orang biasa kepada jadi seorang ahli politik lah. Jadi ahli politik teragung. Tak ada orang lain Nabi. Jadi Quran itu untuk nak menerangkan maksud Quran yang itu dalam masa 23 tahun itu lah. Selepas itulah bila dunia ni berubah, maka Allah ilhamlah kepada ahli-ahli ilmu itu berfikir ikut perubahan zaman dan masa. Akhir Quran tinggal tu. Orang zaman yang bola tahun ni puluhan. Orang mengaji kata kamu mengaji apa Quran tu. Mengaji kita pekoh je paling faham kita sebab kalam Allah ni tinggi. Bukan kelas kita lah. Orang kata begitu kamu. Waktu kamu duduk mengaji Quran. Jadi benda tu masuk dalam kepala kita. Kita duk fikir, Allah kok tak boleh terima. Tapi kita tidak batuh lah orang. Kita terus belajar juga Quran. Sehingga ke akhirnya kita tidak tinggal, kita belajar Quran. Kita beli. Kita tafsir. Kita tak pandai bahasa Arab dengan secara molek sebagai Arab, kita beli tidak tafsir. Sehingga amuk kan nak beli kita tafsir payah. Ada satu orang Tok Guru nama Haji Mak. Cerita yang ni. Haji Mak ni orang langgar. Bukan orang langgar.
Tinggal kapung kata orang hidup. Dia main ngaji Kelantan lama. Jadi dia berasa nak buka pondok. Dia pergi ke Mekah. Dia bawa kitab. Banyak orang balik kitab. Kadang buka pondok. Jadi dia balik ni kitab. Sekarang ni ada ni. Lagi itu tambul. Sekarang ni lah dari dua gon ni. Dua sah. Dia tambul tu tinggi. Kalau lemari tu takkan duduk lemari tu. Jadi dia mati. Makanya 2 tahun ke 3-4 tahun itulah dia mati. Siapa nak pergi jamu? Kita arah. Dulu umur dia siapa nak jamu? Kita arah. Bini dia tak kerti 3/1, anak dia tak kerti 3/1. Tak waktu tu tak ada siapa duk teliu lah muka tak makan. Nak jual tak laku. Tak kebetulannya akhas tu. Dia tikut muka baik benar kita ni. Dan baik, bukan tak baik. Dia nak kitab weh, dia beri kitab. Lagi kita dia cari kita tu beli kitab tu. Tak kitanya nak beli tak ada piti. Sesuatu kitab tu kok tafsir Ruhul Ma'ani tu berapa harga lo ni 10,000. Dia ada 10 jilid. Tebal-tebal 2 inci. 2 inci baca lebih 2 inci. Ruhul Ma'ani harus 10 jilid. Liu dekat tak gitu aja. Nak lama. Pinjam. Dan di sini berapa lama dah ni. Hingga sampai rumah baca bahagian kitab bahasa-bahasa lah. Ambil balik lah dulu. Pakai nak ni tak ada pulak nombor ambil. Kamu nak baca ya. Kamu ambil balik. Bacalah kita tafsir tu. Besarlah kita nak mengambil bila. Jangan bila mustahak tengok. Jadi apa kita tu tak tanya khabar-khabar apakah hari ni dah rumah kita tidak. Dia tanya khabar nak apa? Nak jual hamba Allah mana nak beli? Ribu kita baik beli kereta, baik beli motosikal. Bagi kita buruk tu. Jadi ada lagi lah rumah hamba pakai hari ni tu. Lagu tu. Ada lagi kecil-kecil boleh lah. Jadi kalau dijajak kita orang mati atau guna. Lagu tu yang boleh beli kitab ni, beli ke tak boleh beli. Boleh beli. Begitulah. Bukan soalan lah. Banyaklah mati-mati tu. Jadi kita tu jajak carilah kita ni. Enggak jajak cari kalau tak ada piti. Kan nak beli tuan. Tak ingin beli mana-mana kena. Boleh saja. Ya. Lagu tu je lah. Jadi kalau tak menuju juga anak dia tu tidak rupa kedeku. So dia keduanya pula pun dia tak boleh baca. Setengah tak boleh baca tak sebui. Tak sebui? Baca jual. Mana? Baca jual. Baca tu bagi demo. Jual je. Mana tahu. Baik. Satu masalah. Orang Islam keseluruhannya telah diuji dengan pelbagai ujian, termasuk harta dan jiwa. Jadi orang pertama ni memang dia harta jiwa dia korban keseluruhan. Dan mereka menerima banyak perkara yang menyakiti angkara Yahudi. Bukan hari ni lah, berartinya sejak daripada zaman Nabi dulu sehingga hari ni tak habis-habis orang Yahudi itu. Dan hari ni kau terus lagi kerana dia masih dendam. Dia
dihamak oleh Nabi pada satu ketika dulu. Dan dia duduk dalam masyarakat, dia selalu menyakiti. Jadi bila Nabi berkuasa 100%, orang barang ni tak tahu. Yang mungkin tidak bunuh dia hamak. Bila hamak berpindahlah daripada Kepulauan Arab di mana-mana saja supaya dia boleh duduk. Dia bioklah di negara-negara Eropah ni. Jadi akhir sekali ingat ke tanah air, balik semula ke Palestin. Siapa kali ni lah? Itu Yahudi. Usaha umat Islam berjaya meruntuh sistem feudal dari pihak awal, menghapuskan keburukan dan mematahkan semangat feudal, tetapi tidaklah meruntuhkan bangunannya. Mana orang itu tak luar. Orang Yahudi tak ada, dia kena bunuh. Umat Islam sepatutnya berdakwah berterusan dengan kitab suci Al-Quran, meskipun di bawah tekanan orang Yahudi dan lain-lain. Memanglah tak kena tu, buat tekanan lah, buh baru ni kan, tak boleh mengajar jihad, misal bahagianya. Cuma dia tak larang jauh mengajar Quran, dia tak tahu dari Quran ada gapo. Kalau dia tahu dari Quran ada gapo, mungkin di tempat dia ambil Quran bakar habis juga. Mungkin gitu. Tapi oleh kerana dia baca tak faham. Jadi kalau dia baca ni, dia faham. Dan Quran ni bukan kitab hukum, dia kitab hikmah. Yasin wal Quranul Hakim. Dari Yasin teraya. Quran ni kitab hikmah. Jadi bila kita hikmah, sebagai tu dah boleh tarik kat ni, boleh tarik kat ni. Dia beri. Dia boleh sesuai dengan semua keadaan. Jadi kalau berkali baca, mana tak faham lah. Dan bersabar menghadapi pelbagai ancaman mereka dan meneruskan menuju matlamat mereka. Sabar menghadapi pelbagai ancaman mereka dan menujukan matlamat mereka. Arti kehendak Quran itu kita teruskanlah. Itulah maksud isyarat firman Allah pada ayat 186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Pada ayat ini Tuhan kata, sesungguhnya kamu akan mendapat ujian dari hal-hal kekayaan dan terhadap diri kamu sendiri, dan sesungguhnya akan kamu dengar caci nista yang banyak dari golongan ahli kitab. Jadi orang ahli kitab ni akan menuduh, membuat macam-macam benda yang menyakiti lah. Pak ni jelas lah tu tengok macam yang berlaku di Amerika baru ni kan, bila berlaku tuduhan tu. Jadi orang Islam dengan sendiri terima keburukan hak duduk di negara dia, terima. Tetapi kehendak Allah tidak lama masa penerimaan orang Islam dengan benda-benda yang buruk tu, yang akhirnya orang dia pula mati jadi orang Islam. Dia kata Allah ni tak cepat menang orang dia masuk. Dah kerana buku-buku bebas, sana boleh baca, tak ada masalah.
Jadi Quran yang diterjemah bahasa Inggeris itu habislah dalam pasaran. Jadi situlah orang itu sendiri dapat melihat kebenaran Islam. Jadi saya melihatlah kalau orang Islam itu berdakwah. Berdakwah sama, kita ada baca, cepatlah bagi sini. Tetapi yang kuat berdakwah kepada Islamnya tidak orang kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Amerika ni ramai orang Qadiani. Faham. Baik. Mula kena bunuh mula. Berapa nama? Tak ingat nama dia, orang kulit hitam. Kena bunuh mula. Pasal kuat berdakwah. Jadi pegang dia ni mungkinlah dakwah tu melalui buku-buku, melalui tulisan. Jadi nak dipayah dia lah. Sama juga orang Pakistan. Kalau pergi ke sana kena bunuh juga. Bukan Pakistan, orang Palestin. Kena bunuh juga. Dan juga dari kalangan musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka itulah sebaik-baik urusan yang diutamakan. Iaitu yang disebut bersabar dan bertakwa. Waktu muka payuh, sabar payuh. Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar-sabar ni sekali tu mula-mula tepuh tu dia boleh bertahan. Itu sabarlah. Kalau mula-mula tepuh tak boleh sabar tu, tak boleh bertahan, tak boleh maka hilanglah sabar. Kalau kali pertama tu boleh, mana berpanjangnya dia boleh. Kalau kali pertama tak boleh, punuh situ. Itu sabar. Sabar ni juga payuh. Kita mudah nak meleting. Baik, ini satu masalah lagi. Kita share satu masalah lagi. Tujuan orang yang menyakiti Nabi dan orang mukmin hanyalah untuk menghalang mereka menyebar dan menerangkan pengajaran kita kepada orang ramai. Itu je. Tujuannya melalui wayak gapo Quran. Kerana tindakan sedemikian membahaya dan menghapuskan penguasaan mereka yang menyakiti Nabi dan orang mukmin. Jadi kalau terima Al-Quran juga, mana tak ada adalah peluang menyakiti orang mukmin ni, maka mereka mendesak dan menghimpit Nabi dan orang mukmin supaya senyap dan tidak menerang kepada umum. Tu jangannya jangan duk mengajar lah, jangan duk dakwah lah. Kalau dakwah macam tabligh itu tak apa. Sebab waktu tak mengancam tu, tak setuju apa. Dapat dia nak surga, nak masjid, penuh tika murid sini mula. Maka tabligh mari minta nak ke masjid. Kata minta nak tuai dia, tidak bagi amor. Baca amor. Jadi itu amor tidak mulia, tak kecek tuai dia lah. Tuai dia bunuh dia. Dia kata tak ada masjid pun atas dunia ni, dia kata. Atas dunia ni, tak ada masjid, dia kata. Tempat dia pergi, semua kata orang boleh berlaku. Mana kata dah tuan dia bunyi? Boleh, tuan dia tak boleh. Tak boleh. Nampak? Tuan tak boleh, tak boleh mana? Lepas tu kata, mari perkara ni. Padahal tak ada tuan, ada masjid tu.
Itu dia ada lagi lah, orang jaga tak ada dah. Mula kita duduk situ. Kalau kamu ilah ni boleh mengatik tak satu. Tak ada hak je. Kita tak ada sekat. Kita tak jaga, tak boleh apa, mandak kita. Itulah motif sebenar yang mereka mahu. Mana Yahudi naknya sebanyak dia beroyak. Dia senyap sudah. Itu tujuan. Kehidupan mereka di dunia seperti berada dalam neraka jahanam. Mana Yahudi ni dengan sebab orang tak awal dengan Quran ni gelisah dulu tak sedap. Sebabnya mana dia buat zikri. Bila ada zikri memang tak sedap lah. Itu masalahnya. Tapi hari ni kita nampak punya dia dah. Sebab habis pakat putih peti dia. Dunia ni pakat putih peti dia. Tak punya dia mana dia jadi tuan. Setiap bulan kena bayar. Kalau tak butih, nak buat pembangunan tak boleh, tak ada peti. Butih, pandai butih je lah. Bayar tak tahu. Dan setengah tu tak boleh bayar. Butih, pakai butih, begitu je. Bayar tak ada. Pasal tak pandang pengurusan. Jadi hal ni kita nampak dalam orang Islam. Orang Islam pada umumnya pengurusan tak pandang. Maksud kita lah. Tak pandang buat pengurusan. Jadi bila tak pandang buat pengurusan, artinya kedudukan ekonomi kita tak kukuh. Tak kukuh. Mana masuk, keluar, tak tahu. Tak tahu. Banyak mana keluar, banyak mana masuk. Padahal apa yang buat manusia ni sama muka bumi ni cukup lah kuasa dunia. Tapi semua begitu umur dunia ni nak cari manusia senang belaka tak ada. Ditindahlah selama-lama. Orang Islam tindah orang Islam. Orang Islam dah tindah orang Islam. Bukan lama. Bukan baru. Bukan lama. Ambo dengan cerita-cerita ayah ambo. Dia bertu ambo lagi. Dia ke Terengganu. Jadi koli. Koli tu Said kan? Tu Said. Tu Said ni siapa? Bakal Nabi dia. Bakal Nabi. Tu Said ni bakal Nabi. Sebab Sayyidina Muhammad kan Nabi Muhammad je, tak ada orang lain Sayyidina. Bakal Nabi. Tapi bakal Nabi itulah. Hak jadi piudanya. Tak boleh bayar hutang, jadi hamba dia. Kerja dalam kebun dia. Dia begitu tu. Dia tahu berapa Allah Allah. Dia tu ambo. Itu masuklah tu ambo di antara orang yang kerja dalam kebun piuda tadi. Piuda tu piuda Terengganu. Kau anyuk mari beli sana lah, tak tahulah mari diam ke mana tak tahu. Anyuk duduk di alas di apa ni? Di Kuala Terengganu. Tapi kena hidup gendung lah. Tak boleh kalau tak hidup gendung. Tak boleh kan. Kalau tak kan kalau nak tinggal sini kata nak hidup gendung. Tapi tak boleh lah. Tak kebetulan undi itu kali. Boleh ke anu pun. Itu je. Tak dia, natu dia calon. Natu dia calon. Jadi berartinya dia tanah itu tidak bayar lah. Kalau dia beri kita ambil saja juga naik UMNO, ambil harga pada Nabi. Dia secara politik lagu tu lah. Kalau UMNO bagi naik pak, habis rapah-rapah. Kalau pak bagi UMNO naik, UMNO rapah ada UMNO habis. Pasti dia bukan 50 ya. Dia tangan kiri tangan kanan yang pas nak UMNO tu. Lemah tangan kiri, tukar tangan kanan. Lemah tangan kanan pun kaki kiri pula. Lagu tu lah main Terengganu. Tengok kali dah tu.
tukar mari. Tapi munculkan orang bodoh lagi. Calon-calon tu boleh tipu. Kalau pakai diri berkali, tak boleh makan lah mana. Dah calon tu. Kehidupan mereka di dunia seperti berada dalam neraka Jahannam, kerana mereka telah meninggalkan perintah yang mana mereka dikehendaki untuk menyampaikannya. Dia sendiri itu tinggal jauh dah, tak cara dah. Sebenarnya orang mukmin telah faham bahawa tidak menyampaikan perintah itu akan menyebabkan mereka gagal di dunia maupun di akhirat. Tak ikut perintah Allah ke artinya di dunia pun saja, di akhirat pun saja. Maka penentang Nabi bersungguh-sungguh menyakiti Nabi dan melampau di dalam pembohongan dan menyakiti orang mukmin supaya terdesak sampai orang mukmin menjadi sama seperti mereka. Itulah telah sebut lan tarda ankal yahud wa lam nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi ke orang Nasara ke, dia tak setuju, tak kena, sehingga kamu ikut millah, ikut parti dia, ikut fikiran dia. Dan menyertai kepimpinan mereka. Itulah maksud isyarat pada ayat 187, 188. Allah berfirman, wa idh aqadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ingatlah sewaktu Allah mengambil perjanjian setia, supostio mitsaqal ladzina utul kitab. Jadi ambil perjanjian supostio yang telah dimeteraikan dengan ahli kitab. Dia buat perjanjian dengan ahli kitab. Apa dia? La tubayyinunnahu lin-nas, iaitu bahawa hendaklah kamu terangkan isikan kitab itu kepada manusia. Wala taktumunahu, dan janganlah kamu tutup sembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, tetapi mereka ketepikan perjanjian itu ke belakang mereka. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka tukar, jual dengan nilai yang murah. Ishtarau bihi thamanan qalila, makna kitab tu dia tukar dengan nilai yang murah. Jadi tidak bawa Quran, itu dia bawa dia lah. Bawa Quran ayat, dua ayat. Fabi'sa ma yashtarun, alangkah kejinya perbuatan itu. Perbuatan jual beli tukar menukar tadi, itu buruknya. Jadi sama lah juga umat Islam tu, bila mari pada satu ketika Quran itu dia tukar dengan muka lain. Quran maka tak baca, kalau baca pun bayar terawih, ataupun untuk orang mati. Baca untuk orang mati, buat nak terawih. Kalau boleh puasa cari hafid tu, boleh mahal sikit. Kalau tidak hafid tu baca wadduha, bayar tadi wadduha semacam ada ni. Jadi kalau baca Quran juga ribulah, jadi balulah boleh puasa. Di samping itu Allah firman lagi pada ayat 188,
ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Maksudnya, jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang bergembira, bersukuria dengan apa yang telah mereka lakukan itu, dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan selamat dari seksa. Wala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Kamu jangan anggap mereka itu terlepas daripada azab. Jangan berkata saja tidak tu. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang pedih pasti. Di akhir ayat 1:7-1:8 ini Allah mengingatkan orang mukmin dan mengutuk mereka supaya tidak berperangai seperti orang Yahudi dan menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi orang Nisa ni suka ni agak ni. Sebab kalau kita lihat orang mengajar tu dia terikat dengan tafsir yang ditulis tu lah, terikat dengan tafsir tu juga. So yang kedua pula dia pilih hak dia kena, hak tu ada ayat ni, dia tak kena tak banyak, banyak jadi gitulah. Jadi Tuhan mengingatkan mukmin dan ugut mereka supaya tidak ikut seperti perangai Yahudi itu. Perangai Yahudinya menyembunyikan ayat yang diturunkan oleh Tuhan kepada mereka, dan orang Yahudi gemar dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Dia tak buat tak apa dah orang dia. Cukuplah. Kemudian tamatlah pasal ketujuh juga, dan akan masuk pada pasal yang ke-8. Jika sifat feudal digabung dengan kepimpinan agama, lagu mana pula janji? Feudal campur dengan agama, inilah yang berlaku keseluruhan. Orang kata daripada dulu-dulu pun dia jahil mana dia tak tahu hal-hal agama dan dia berasa agama ni luar biasa, nak belajar bukan satu perkara mudah, dia pakai tak belajar selalu. Lepas tu nak mereka tak ada hak agama, berasa tak sepenuh. Maka dia carilah orang-orang yang beragama, dia fikir boleh membantu. Jadi orang-orang beragama boleh bantu dia tu, orang tu pun ada feudal juga. Dia agama tapi feudal. Ini kita boleh perhati di mana-mana. Di mana-mana. Kalau tidak feudal, tak dekat dulu, dia lari. Amo tahu cerita lah ni, cerita amo tak ada jumpa cerita. Satu orang ulama dulu, barangkali agak masa Sultan Muhammad pertama, dia panggil Tuk Pelik. Dia tu buku zaman dulu Tuk belaka, Tuk Muni, Tuk Kedok, Tuk Mojo, Tuk Senehong.
tuk tupak, tuk baca, tuk kenali, tuk berlaku. Tuk guru lah. Jadi tuk guru sini ada seorang yang panggil tuk berli. Ni sini. Orang sini tahu tak? Jangan tahu tak? Dia orang sini. Ada anak-anak. Malah. Tuk berli orang panggil. Tuk berli ni satu orang alim. Ada pondok di sini ngajar sini. Orang zaman dulu, zaman lama itu. Kemudian raja ni mereka nak cari orang alim. Jadi jauh dia. Ada tu. Bila begitu cari orang alim, masuklah dia di antara orang alim. Bila begitu susah dia nak pergi kota baru, takut jumpa dengan raja. Jadi kalau jumpa dengan raja, tak beralih tak boleh. Kena terima. Lepas tu, nasi dia duduk mana? Hari-hari dia makan nasi. Nasi tu duduk, dia tegak. Dia tegak, ataupun di Tanjung Jeru. Itu nasi dia. Berartinya kena kayu. Apa? Kayu baru masuk pun sungai Seribu. Nak pergi ke Tanjung Jeru. Tak naik ke atas ni takut jumpa dengan raja. Sungai. Lari tak jumpa dengan raja. Lah ni lambat curi. Curi putus jari pun sabar. Orang cari raja. Sebab itulah beza. Dulu sorok ulama mahal. Pasal raja cari dia. Lah ni ulama tak ada nilai. Pasal ulama tu jom pakai cari raja. Cari orang mereka dah raja tu mana. Berapa ramai orang tunggu nak jadi tepeti. Sudah tepeti seorang je. Tok Qadi pun boleh bila tak ada error seorang. Jadi ramai tu menunggu nak kau jawab. Jadi kerana tu pandangan orang pun jadi rendah. Mutu pun rendah. Pasal dia jual dengan harga yang murah. Bila dia masuk situ, dia bersubah dengan piudah. Pemerintah ni piudah. Piudah. Tidak serupa dengan apa tu tak tahu tu. Di tengah-tengah dah. Kadap pun. Kadap pun. Kadap itu tidak piudah. Piudah ni orang ibu manda lah. So masuk dia macam Saudi tu kan. Piudah tu. Pasal ketujuh pula. Jika sifat piudah bergabung dengan kepimpinan agama, kesan kepada masyarakat ialah mereka sibuk mengumpul dan memperbanyakkan harta secara bebas. Maka dia buatlah peraturan-peraturan dia boleh menipu. Atau dengan perkataan sistem mengizinkan menipu. Sistem negara itu mengizinkan menipu. Lagu tu. Jadi buatlah gapo pun boleh diputar balik. Jadi siapa pandai orang itu boleh. Orang tak pandai saja orang pandai berjaya. Mana lagu tu? Siapa cepat dapat. Orang lambat saja. Nah, itu mana kita jadi. Ini tahap pertama. Dan mereka menyembunyikan pengajaran kita dan mencapukkan kitab ke belakang. Tak baca dah Quran mana.
Sebab Quran itu tutup perbuatan tu. Kalau baca pun hak tertentu je. Tertentu baca lah. Ini tahap kedua. Tiada undang-undang yang dapat memajukan mereka. Mereka berpegang dengan kitab yang mulia. Jadi nak memaju dia, Al-Qur'an kena baca Quran. Bila baca Quran, beri kebebasan berfikir. Dan juga mengeluarkan pendapat. Baru bebas. Ini pendapat kalau bercara kena tindakan. Macam-macam tindakan lah. Ini kesukaan kita lah ni kan. Kalau bercara dengan pemerintah, kila ada yang kata. Kila ada kan. Kila duk nego. Dia buat makan ni dengan nego tu. Kalau canggah kerajaan, kila kita dah buka. Apa ni? Mesej dia bagi. Mesej dia bagi dia. Bapa ke danau. Jadi malah bapa ke danau kena munafik dengan dia. Jadi gitu. Tiada undang-undang yang dapat memajukan mereka berpegang dengan kitab yang mulia. Tetapi rekaan golongan feudal dengan memperbanyakkan keuntungan dengan apa cara sekalipun yang mereka menyusup dan membinasakan orang ramai. Ini kalau orang masuk dalam politik tahu dalam negara begini. Muka-muka jelas. Dan mereka dibala dengan kesusahan dan kecelakaan. Mereka menyekat segala keperluan yang pasti. Di samping itu mereka menyeru supaya menjaga kepimpinan agama selepas mengalami kesusahan. Jadi agama jadi alat lah. Waktu agama. Tapi dalam agama tegak, ketak baju tu. Buku jadi gemuk ni. Ini semua adalah pakaian orang beragama. Jubah tu bukan main macam ni. Dalam jubah juga ada belakang ulali penjikan semua mengikut jalan. Ada belakang. Sedangkan mereka tidak mengetahui dan tidak mengenali hakikat agama. Itu sebenar. Dan memang Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran. Ramah agama dia tak kenal. Tapi sebut agama tak kenal apa. Tuhan sebut jelas dalam Quran. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kau paling ramai manusia tak tahu agama tu apa. Nak buat semaya, nak buat puasa, nak buat juru. Tu nampaknya nampak mengajar kitab. Kita anggap apa tak salah mengajar kitab. Tak tinggal balas sok, tak tinggal piyah, tak tinggal jubah. Itu agama. Jadi agama semua sini ramai tak tahu Tuhan kata. Jadi kalau Tuhan kata ramai tak tahu, itu begitu dah tu. Walaupun mengaku tahu pun tak tahu. Walau tak tahu mengaku tahu. Sebab tu ya jadi kucah baga habis tu. Di samping itu mereka menyeru supaya menjaga kepimpinan agama lepas mengalami kesusahan. Ini semua adalah pakaian orang yang beragama lah. Malah kalau kita laki benar-benar jelas nampak. Sedangkan mereka tidak mengetahui dan tidak mengenali hakikat agama. Gapo sebenar agama. Kalau kita nak tahu, siapa-siapa tanya lah. Tutup guru, gapo kat sebenar agama ni? Dia jawab lagu mana? Nak tahu. Mereka suka nak jawab.
Dia awak baik, ikut kata Tuhan. Sebagai tu Imam baca dalam sebuah Jumaat lah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, cukup lah. Lepas tu semaya kita, semaya. Tu jangan curi ke jangan curi. Tu agama. Kalau tanya, kau ngerti hakikat sunnah. Apa lagi hakikatnya? Kau tu dah lah. Mana awak tuan? Lepas tu tak ada lain. Dan kita duduk perhati tengok, di antara ahli-ahli ilmu pun tidak royak dengan sejelas-jelas agama gitu je. Sebab itulah kita dapati banyak di antara tokoh-tokoh pejuang politik kok beragama lah, mentafsir agama ni macam-macam dengan tafsir. Harus tengah kata agama tu berpolitik, politik tu agama lah. Satu. Harus tengah mengatakan agama tu akidah. Berarti akidah tu betul akidah, ini salah akidah. Akidah dalam agamanya. Harus tengah pula kata agama tu syariat lah. Syariat. Agama syariat Nabi Muhammad. Waktu dah agama. Jadi tak sekata pun kata kita pun kata begini macam-macam. Itu mana kita tak kenal belaka dah tu. Jadi kalau kenal kak, nombor satu orang tak pertikai dah. Pak cacat so tu. Di mana-mana Cina kini semua nombor satu. Pak so tu lah. Mana tu orang kenal dah tu. Kalau tak kenal kak perjalanan saja. Sebab itulah kita terjemah ni kan suka nak jual. Sebab tahu nak baca susah. Susah orang nak baca. Situ dia ada huraf. Molek situ dia huraf. Tengah agama. Tak ada kitab yang bunyi penilaiannya balas dia. Tapi nak jual payah dah. Pasal dia berat dia kita nak baca malam. Mereka gemarkan gelaran-gelaran besar seperti Khalifah, Amirul Mukminin, Mujahid, Zahid, Faqih, Muhaddith, Qurra, macam-macam gelaran. Dan ni ada satu akademi Quran, akademi Fantasia. Fantasia sama akademi itu. Malah ke bertunjuk gani pula pilih mana tadi. Betul lah. Agama dah tu. Sudah agama. Gelaran-gelaran yang berotoriti ke Islam yang tidak mengandung sebarang arti kerana amalan mereka bercanggah dengan semua gelaran itu. Hafiz, nama Hafiz. Hafiz itu mudah bunyi, tak berarti. Hafiz. Hafiz itu mana hafal Quran? Hafal Quran dia tak ada satu. Boleh baca lah. Kalau hafal, lepas tu belajar pula memahami Quran, itu baiklah. Tapi banyak orang hafiz dah habis gitu je. Habis dah 2 bulan. Buat nak go mahal lagi, mesti ambil ijazah. Ijazah sini tak orang mahal, ijazah mesti mahal. Mesti. Buat balik ijazah. Boleh baca wadduha, wadduha, wadduhi. Wadduha tu juga kalau baca dia. Dia baca tu tak apa tu. Produk laku dah.
Pasal ke-6 menyatakan perkara yang boleh menjauhkan umat Islam dari sifat pula. Lagu mana? Pasal ini bermula daripada ayat 189 hingga 200. 189 hingga 200. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat 189. Ini sampai 200 ayat. Allah berfirman, bagi Allah jua kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa di atas tiap sesuatu. Dia pasti nak bumi. Semua langit bumi ni hak dia dah. Dia nak buat apa ikut dia lah, dia punya bahasa. Kita nak dia buat, kita sipu dia buat. Sebab dia mahu apa yang dia mahu. Dia tidak mahu apa yang kita mahu. Pada ayat ini terdapat isyarat bahawa pengikut kita tidak berada dalam kerugian dan tidak terberdaya. Malah kita membantu mereka untuk maju. Kerana pemilik langit dan bumi hanya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua yang ada milik Allah lah. Dialah yang menguasai dan menjadikan pengikut kitabnya berada di kemusyak kerugian, kepimpinan dan kemegahan. Oleh itu orang mukmin wajib berpegang dengan kitab yang diturun mengikut keyakinan ini dan beramal dengannya mengikut keimanan ini. Itulah ayat 89 tamat surah tafsir surah Al-Imran. Habis tak? Dari ayat itu sudah baca tadi. Ini 189 dan pada ini tamat habis kan. Kalau ini pertama juga dia kata tu tak bisa anak tak habis.